قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan anak cikgu sekalian, selamat kita bertemu lagi ya dalam rancangan pelajaran tajwid dan bacaan Al-Quran. Cikgu doakan semoga semua dalam sihat dan afiat dan telah bersedia ya dengan buku catatan dan juga pensel untuk mencatat beberapa penerangan cikgu terangkan ya. Oleh itu, seperti biasa, mari kita mulakan pelajaran dengan bacaan doa. Sama-sama kita menadah tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Dari pelajaran kita yang lalu, anak telah memfaham dan telah mencatat erti isti'adzah, erti basmalah dan juga hukum bacaannya. Begitulah juga seterusnya anak-anak telah faham wajah-wajah pembacaan isti'adzah dan basmalah ketika membaca Quran. Kita dah faham dulu kan? Ini adalah paling perlu diketahui oleh setiap pembaca Al-Quran. Kerana inilah dikatakan muqaddimah khas atau mereka kata asas dalam ilmu tajwid. Kita telah memfaham Allah Ta'ala akan menurunkan Al-Quran dengan bertajwid. Dan kita telah perintahkan membaca Al-Quran mesti dengan bertajwid. Ini sebagai firman Allah Ta'ala. Kita lihat kepada logo kita. Warattilil Qur'ana tartila. Ini perintah Allah Ta'ala supaya kita dapat membaca Quran dengan bertajwid dengan tartil. Kali ini cikgu telah menyediakan beberapa soalan di mana anak telah memfaham pada pelajaran yang lalu. Cuba dengar dan perhatikan soalan yang pertama sekali. Cikgu nak kemukakan kepada Suhana. Dengar Suhana. Dan juga anak semua, para penonton, cuba boleh berikan jawapannya. Terangkan erti isti'adzah dan juga erti basmalah. Cuba terangkan. Isti'adzah ialah kalimah ringkas yang bererti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Manakala basmalah ialah kalimah ringkas yang bererti Bismillahirrahmanirrahim. Tepat Soal ya, jawapannya tepat. Apabila orang kata isti'adzah, itulah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila katakan basmalah, itulah bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada ragu-ragu lagi. Soalan kedua. Cuba dengar. Kita kemukakan kepada Izzat anak-anak ya. Cuba dengar. Apa hukum bacaan isti'adzah dan basmalah ketika kita baca Quran? Apa hukumnya? Ya. Hukum membaca isti'adzah dan basmalah ketika mula membaca Al-Quran ialah sunat cikgu. Sunat baca isti'adzah. Baik. Manakala bacaan basmalah dimestikan pada permulaan awal surah. Basmalah mesti baca pada awal surah. Baik. Dan diberi pilihan pada ayat selepas awal surah. Masya Allah. 3 perkara anak mesti faham. Kalau nak baca Quran, sunat baca isti'adzah. Tapi kalau awal surah, mesti kita baca bismillah. Tapi kalau lepas ayat yang pertama, maka kita boleh pilih nak baca basmalah atau tak baca. Tapi elok kita baca basmalah lagi ya. Yang elok. Itu soalan yang kedua, tepat juga dijawab. Seterusnya, soalan yang ketiga kepada Zahratul Lail. Cuba dengar Zahratul Lail. Berapa wajah yang terdapat ketika membaca awal surah dimulakan dengan isti'adzah dan basmalah? Sana ada isti'adzah, sana ada basmalah, sana ada surah, awal surah. Berapa wajah kalau keadaan macam ini? Ada 4 wajah cikgu. 4 wajah. Ya, cuba terangkan wajah yang pertama. Wajah yang pertama, semuanya diwakafkan. Ya. Caranya, isti'adzah, wakaf, basmalah, wakaf dan mula membaca awal surah. Semua Wakaf. kita telah memberikan
ayat ataupun surah, bagaimana cara bacaan isti'adzah, basmalah, surah Idza Jaa suratul Nasr, Idza Jaa Nasrullahi wal. Cuba bagaimana amalannya kalau kita nak baca dengan waqaf? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tepat, itu dah wajah yang pertama. Berhenti semua. Baik, wajah yang kedua. Cikgu minta jawapannya kepada Muhammad Amin. Cuba, bagaimana wajah yang kedua yang bagaimana? Ya cikgu. Wajah yang kedua iaitu isti'azah waqaf dan basmalah wasal, iaitu sambung dengan awal surah cikgu. Ya, cuba amalan macam mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tepat, itulah wajah yang kedua. Berhenti pada isti'azah, sambung bismillah dengan surah Idza Jaa Nasrullah. Seterusnya wajah yang ketiga, cikgu minta pula kepada Halilah. Apa macam wajah ketiga? Wajah ketiga ialah disambung isti'azah dengan basmalah, waqaf, dan dimulakan dengan surah. Cuba bagaimana dia punya amalannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu dia wajah yang ketiga, tepat ya. Sambung isti'azah dengan basmalah, memulakan terus Idza jaa nasrullah. Wajah yang akhir, wajah yang keempat, cuba kita minta kepada Muhammad Taha, bagaimana wajahnya? Wajah keempat ialah disambung isti'azah dengan basmalah dan terus menyambung basmalah dengan awal surah. Awal surah. Baik, macam mana dia punya amalan? Cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau panjang nafas sampai, kalau tak panjang nafas kena potong juga. Jadi dalam empat wajah ni, yang afdal, yang utama, wajah yang pertama waqaf semua. Itu yang paling bagus. Kerana Nabi SAW membaca Quran semua dengan waqaf. Alhamdulillah, telah diberi jawapan dengan tepat oleh rakan anak semua, dan para penonton pun tentu sekali dapat berikan jawapan kalau soal. Untuk menyambung lagi, kerana belum masih kita dalam cerita basmalah dengan isti'azah juga. Kalau kita dapat basmalah pula di tengah-tengah surah, mula-mula surah, kemudian tengah basmalah, kemudian akhirnya lagi terus ada surah, artinya dia bertengah-tengah, maka dalam hukum bacaan tajwid ada 3 wajah. Ingat, semua wajah ada 3 wajah. Wajah yang pertama, semuanya diwakafkan. Wakaf pada surah yang pertama, baca bismillah, wakaf, kemudian terus bacakan surah yang kedua. Macam mana bacaannya? Katalah sekarang cukup baca Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Ya. Nah, akhir yang maksudnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengar ya, ni kita misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masalah ni, sekarang waktu awal surah, basmalah di tengah-tengah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini wajah yang pertama. Baik. Seterusnya, bagaimana wajah yang kedua pula? Disambung basmalah dengan awal surah. Ya. Awal surah kita berhenti, sambung basmalah dengan awal surah. Betul ke cakap kita ni? Atau salah? Maknanya, cuba dengar bagaimana caranya. Sekarang Qul Huwallahu Ahad, kita berhenti, sambung basmalah dengan apa? Dengan awal surah yang kedua. Dengar macam mana bacaannya. Ambil ujung saja ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wajah yang berapa? Kedua. Baik. Wajah yang ketiga, sambung semua. Jangan berhenti. Jangan. Lam yalid wa lam yulad
Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nampak tiga-tiga wajah tak? Nampak. Semua kita boleh wajah. Satu wajah dilarang anak-anak, iaitu baca awal surah sambung dengan bismillah, berhenti pada akhir bismillah, guna mulakan surah yang kedua. Ini tak boleh. Jangan sekali-kali dibaca. Kenapa? Kerana bismillah tu dibaca pada awal surah selalunya. Ini kita buat akhir pula, berhenti, disangka bismillah pula akhir pula surah ayat. Sebab tak dibenarkan. Caranya tak boleh. Dengar. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh ni? Tak boleh. Dilarang dalam baca. Alhamdulillah. Besok cikgu akan tanya bagaimana bacaan-bacaan yang dilarang dan bacaan yang wajah yang ketiga tadi. Seterusnya anak, sebenarnya kita telah faham dalam surah Bara'ah, iaitu surat Taubah, di sana hanya memadai baca isti'azah saja. Tidak dibenarkan baca basmalah. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim, ya. Kalau sana ayatul saif dia kata, kalau sana cerita perang punya, jadi tidak boleh baca bismillah, dilarang. Hanya cukup dengan baca a'udzubillah. Jadi macam mana kita nak buat tu? Ada dua wajah. Wajah yang pertama apa? Kita waqaf. Apa itu waqaf? Berhenti. Wajah yang kedua kita wasal. Dengar wajah pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Wajah yang pertama. Wajah yang kedua sambung. Macam mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Boleh tak ada dua ni? Boleh. Alhamdulillah. Jadi dengan ini anak telah pun faham bagaimana bacaan basmalah di tengah surah dan bagaimana bacaan yang dikatakan surah Bara'ah yang boleh dua baca tanpa baca bismillah. Dan larangan-larangan dalam ayat ini telah anak faham. Jadi dengan ini kita telah faham dalam asas-asas ilmu tajwid yang mana anak sudah tahu yang dikata muqaddimah khas, talaqqi bal musyafahah. Quran mesti dapat dengan mulut guru. Tak boleh belajar pandai-pandai dengan buku kitab, tak boleh. Kita tahu rukun Quran, kita sudah tahu rukun tajwid, kita kenal dah lahan jali, lahan khafi, kita mengetahui juga martabat Al-Quran. Seterusnya kita tahu hukum-hukum isti'azah dan juga basmalah dan wajah-wajahan berkenaan. Seterusnya pelajaran kita kali ini semua siap dengan pensil dan buku catatan, iaitu hukum nun, mati dan juga baris dua. Inilah kita nak pelajari sekarang. Apa namanya? Hukum nun mati dan juga baris dua. Baris dua ialah namanya tanwin. Kalau kita perhatikan para penonton dan sekalian dalam Quran, kita baca saja kita nampak banyak nun mati. Kita baca sedikit banyak baris-baris dua. Sebab itu dalam kitab-kitab ulama semuanya dia mulakan dengan nun mati punya hukum. Banyak. Kerana kita nak pelajari daripada mudah kepada yang susah, bukan pada susah nak pergi mudah. Pada mudah kita naik meningkat. Jadi hari ini kita nak belajar tentang nun mati dan baris dua. Apa yang dimaksud dengan nun mati ni? Kita tak tahu juga. Apa nun mati ni? Nun mati ialah nun yang tidak ada padanya sebarang baris. Maknanya tak ada baris atas, tak ada baris bawah, tak ada baris baris dua pun tak ada, baris dua atas tak ada, baris dua bawah tak ada, baris dua depan pun tak ada. Yang ada tanda cuma mati. Itulah yang kata nun mati. Nun mati ni kita dapat lihat pada tulisan dan dapat didengar dengan lafaznya. Bila ketika bacaan wasal pun kita dengar, bacaan berhenti waqaf pun kita dengar. Nun mati kerana dapat pertengahan kalimah, dapat juga pada hujung kalimah. Tapi di pangkal tak adalah. Kalau mati macam mana nak dapat di pangkal? Di tengah dapat, di hujung pun dapat. Baik, kita lihat ke grafik kita. Lihat sekarang, cuba ikut semua. Yanhauna. Cuba. Yanhauna. Tengok. Al-an'am. Al-an'am. Yanhitun. Yanhitun. Nampak tak sekarang nun?
Ada tak dapat di tengah kalimah? Ada. Tengok Al-An'am dapat kalimah yanhitun. Nun hidup tak mau. Sekarang nunnya mati. Semua di tengah-tengah kalimah. Lihat misal yang kedua pula lagi. Cuba ikut. An. Man. An. Di mana terletak nun sekarang? Di hujung. Di hujung kalimah pula. Jadi dia dapat di tengah, dia dapat di hujung. Baik, bagaimana dengan baris dua pula? Nah, kita nak kenal pula. Baris dua ataupun tanwin. Sebenarnya, baris dua itulah juga nun. Ya, baris dua itulah nun. Dialah nun baris dua. Cuma ada berbeza sedikit. Baris dua selalu terdapat pada akhir kalimah isim, noun, ataupun dikatakan nama-nama sesuatu, isim namanya. Dia dapat hanya di akhir kalimah, di tengah tak boleh. Dia hanya di baris dua di hujung. Baik baris dua dia di tengah tak pernah. Ini berbeza dengan nun mati. Ya, nun mati kita dapat dengar tulisan, dapat lihat, waktu waqaf pun dapat kita dengar. Tapi baris dua tidak. Bila? Kalau kita lihat nun mati dia berbeza. Baris dua ketika waqaf nunnya hilang. Kalau baca wasal nunnya terang. Baik, kita lihat sekarang dalam misal man a'ta. Cuba perhatikan sekarang. Cuba ikut man a'ta, cuba. Man a'ta. Itu dia man a'ta. Tengok. A'ta. Tengok. Nun sekarang di hujung kah? Cikgu akaf cuba kata man. Cuba dengar. Man. Dengar tak nunnya? Nampak lihat nunnya tak? Baik, cuba terus. Man a'ta. Cuba. Man a'ta. Baca terus pun dengar. Baca berhenti pun dengar. Baik. Sekarang tengok nak tunjukkan baris dua. Baris dua. Ini dia tengok baris dua. Ain, lam, ya, mim, alif. Aliman. Hakimah. Tunjukkan bagaimana Hakimah. Tengok ya. Tengok baca. Tengok. Aliman Hakimah. Cuba ikut. Aliman Hakim. Dengar tak bunyi nunnya? Dengar. Ada nunnya nampak? Nun tak nampak. Baik, cuba berhenti. Alimah. Cuba. Alimah. Ada dengar nun? Nun pun tak dengar. Itulah beza antara dua. Tapi adik-beradik dengar. Jadi dengan ini kita faham. Nun dengan baris dua ada tiga perbezaan. Ada tiga? Yang pertama, nun mati huruf asal dan huruf hijaiyah. Kadang-kadang juga ada tambahan lah, ya, tapi tak kira. Kita kata dia asal. Satu. Nun mati tetap pada lafaz dan pada tulisan. Boleh dengar. Tulisan nampak, lafaz pun nampak, dengar juga. Tapi sedangkan tanwin atau baris dua tetap didengar pada lafaz, tidak ada pada tulisan. Tak apa. Yang ketiga, nun mati tetap pada wasal dan waqaf. Boleh dengar. Dan tanwin tetap pada wasal, tidak pada waqaf. Inilah perbezaan antara tiga. Sekarang mari kita perhatikan kepada grafik kita. Cuba kita lihat sekarang. Ini baris dua, yang ini nun mati. Cuba ikut semua kata bun, cuba. Bun. Ini baris dua. Bin. Bin. Ban. Ban. Cuba kita baca yang di bawah. Cuba kata bun. Bun. Bin. Bin. Ban. Sama tak dengar bunyi? Sama. Tulisan lain? Yang ada dua tadi, dia baris dua, nun tak ada. Perhatikan grafik kita. Inilah perbezaan antara baris dua dengan nun dan mati. Alhamdulillah. Cikgu percaya anak-anak semua faham perbezaan antara dua ini. Baik. Apakala nun mati ya atau baris dua bertemu dengan huruf hijaiyah, maka di sana terbit ada 4 hukum. Asal kita faham dah nun mati dengan baris dua. Apabila bertemu nun mati dengan huruf hijaiyah, ya ada 4. Huruf hijaiyah berapa dia? 28. Ingat, apabila bertemu nun mati dengan baris dua dengan huruf hijaiyah yang 28, terbit berapa? 4 hukum. Cuba ikut semua, lihat grafik kita dan catat. Izhar, cuba kita semua. Izhar. Hukum pertama. Idgham. Idgham. Hukum yang kedua. Ikhlab. Hukum yang ketiga. Ikhfa. Ikhfa. Hukum yang keempat. 4 hukum terbit apabila nun mati atau baris dua jumpa dengan apa tadi? Huruf hijaiyah. Sekarang kita nak bincangkan tentang hukum izhar yang pertama sekali. Baik, sekarang cuba lihat grafik kita. Dan cuba ikut semua. Man khasyah, cuba.
Man khasya. Lagi sekali. Man khasya. Man khasya. Apa yang para penonton nampak dalam grafik tadi? Kita nampak nun mati bertemu dengan huruf kha dalam dua kalimah. Man satu, khasya satu. Itu. Bacaannya macam mana? Yang dikendaki. Cuba dengar bacaannya. Cuba ikut lagi. Man khasya. Cuba. Man khasya. Cuba Zahratul Lail baca macam mana? Man khasya. Lagi. Man khasya. Bagus. Semua dapat. Cuba kita amin dengar. Man khasya. Lagi. Man khasya. Betulkan lagi. Man khasya. Man khasya. Man khasya. Kita dapat dengar nun dibaca dengan terang, dengan nyata, dengan jelas, tanpa bunyi tak dengung. Ada dengung tadi? Tak ada. Tak ada dengung. Kenapa jelas dan terang? Sebabnya dikeluarkan pada makhraj. Makhraj huruf nun ini dikeluarkan pada lidah, dikeluarkan dengan tepat. Dia tak sembunyi-sembunyi lagi. Itu pasal kita kata dia terang jelas. Jadi kenapa pula tak ada dengung? Sebab apabila jumpa dengan huruf ini, memang hukumnya tak boleh dengung. 3 kesilapan yang boleh berlaku. Jaga anak. Kalau kita jumpa macam ini punya bacaan, nun mati, jumpa dengan huruf kha tadi, ada 3 perkara nak jaga. Tengok bacaan yang salah. Kalau orang baca macam ni, man khasya, mana dia liritkan punya baris. Man khasya, salah. Atau yang kedua, dia baca begini, man khasya, ini dilebihkan dia dengung. Juga salah. Yang ketiga, apa dia baca ni? Man khasya, apa yang ada buat sekarang? Berhenti. Jangan baca 3 bacaan ni. Yang pertama ingat sekali, kalau cikgu baca macam ni apa? Man khasya, apa namanya ni? Kan, apa namanya? Baris dia lirikkan. Man khasya, lirikkan tak boleh. Yang kedua, man khasya, ini baru dah dengung. Tak boleh. Yang ketiga, man khasya, apa dia? Berhenti. Jangan ada bacaan yang macam ini anak. Jadi alhamdulillah, apa yang kita dapat faham sekarang anak semua? Artinya, apabila nun ataupun baris 2 belum kita bagi misalnya, apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, di antara huruf hijaiyah ini satu dia punya huruf kha, maka nun ini mestilah diterangkan, mestilah dinyatakan, mestilah dijelaskan bunyinya. Tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Kalau sembunyi dia macam man khasya, itu sembunyi. Man khasya tak bunyi. Dia terang. Man nak terang. Arti terang, keluarkan nun daripada makhraj dia. Mana makhrajnya? Kita akan tiba masanya, anak akan tahu di mana tempat huruf nun ini. InsyaAllah. Kali ini hanya kita tengok bagaimana bunyi hukum-hukumnya. Baik, setelah kita tahu, jaga jangan kesilapan yang berlaku. Ada 3 macam tadi. Yang pertama, jangan liritkan dia punya bacaan, baris. Macam mana? Tengok. Man, tak boleh begitu. Yang kedua, jangan dia man khasya, tak boleh juga. Yang ketiga, jangan berhenti. Apa dia berhenti? Man khasya. Ini dilarang dalam bacaan kita. Jadi yang pertama, bacaan yang tepat. Alhamdulillah, anak telah pun faham hukum nun dan baris 2. Dia adik-beradik sama, cuma perbezaan sedikit saja. Nun boleh dengar, boleh lihat tulisannya di mana saja, waqaf ataupun terus. Tapi baris 2 tidak. Didengar bunyinya, tulisannya tak nampak. Ketika waqaf, dia hilang. Ketika wasal, baru kita dengar tu. Jadi sebab dia adik-beradik, sebab itu hukum izhar ni akan terbit 2 ni. Nun mati dan baris 2 adalah satu hukum. Segala apa yang telah cikgu berikan, cikgu akan soalkan semua masalah-masalah yang telah cikgu berikan kepada anak-anak. Jadi lihatlah kepada catatannya. Hingga kita bertemu para penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebagaimana yang telah kita faham, membaca Al-Quran tanpa bertajwid adalah berdosa. Kerana ia telah menjadi fardu ain kepada pembacanya. Apa makna tajwid? Tajwid ialah suatu ilmu yang dikenal dengan cara melafazkan kalimah Al-Quran, iaitu menunaikan
bunyi lafaz-lafaz setiap huruf, haknya dan mustahaknya. Begitu juga sifat-sifatnya dengan hukum mat-matnya semua. Apa makna haknya ni? Apa maksud yang dimaksudkan dengan haknya? Haknya ialah menunaikan segala makhraj tempat huruf ini keluar. Itu maksud haknya. Dan mustahaknya makna lain pula. Yang menunaikan segala sifat-sifat yang tidak boleh diceraikan antara huruf. Kalau kita tidak tunaikan sifat, artinya huruf tidak betul bacaannya. Ringkasnya, anak-anak semua, melafazkan setiap huruf dengan fasih dan betul dan tepat, itulah sebutan yang dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak telah faham dan telah pun catat pada pelajaran lalu arti isti'azah, arti basmalah dan hukum-hukum bacaannya. Begitulah seterusnya anak telah faham wajah-wajah bacaan isti'azah dan juga basmalah ketika baca Quran. Ini adalah perlu diketahui oleh setiap pembaca Quran kerana ia muqaddimah khas ataupun asas dalam bahagian ilmu tajwid. Cikgu telah menyediakan beberapa soalan dan cikgu percaya anak-anak yang telah mencatat dan telah faham dapat memberikan jawapan-jawapan ini khasnya tentang hukum nun dan baris dua yang telah kita bincangkan, yang telah kita pelajari pada pelajaran yang lalu. Cuba anak-anak semua dengar soalan cikgu. Terangkan perbezaan antara nun mati dan juga tanwin. Yang ada baris dua. Apa beza antara nun mati dengan baris dua yang dinamakan tanwin? Cikgu kemukakan soalan ini kepada Halilah. Bagaimana Halilah? Nun mati dan tanwin sebenarnya sama, cikgu. Sama, ya? Ya. Ia hanya berbeza dari segi tulisan ketika wakaf, ketika wasal dan rupa bentuknya. Tetapi bersamaan pada bunyi. Ya, tepat. Bunyi sama. Nun mati dengan baris bunyi sama. Cuma beza sedikit saja dalam tulisan lain, dalam lafaz lain. Itu saja beza. Ya, soalan kedua. Cikgu nak tanya pula kepada Muhammad Amin kali ini, anak, ya. Tapi dengar semua. Cikgu percaya semua boleh menjawab soalan ini. Berapa hukum nun mati dan juga baris dua tanwin manakala bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang 28? Berapa hukum yang terbit padanya? Cuba Amin. Terbit padanya 4 hukum, cikgu. 4 hukum, ya. Ya. Baik, terangkan satu-satu. Yang pertama izhar, Izhar, yang kedua idgham, ya. yang ketiga iqlab, Ya. yang keempat ikhfa, cikgu. 4. Kalau nun mati atau baris 2 bertemu dengan huruf yang 28, huruf hijah, kata Amin 4. Izhar, idgham, iqlab dan juga ikhfa. Kita telah mulakan dengan rancangan yang pertama, bahagian yang pertama, iaitu tentang hukum izhar. Baiklah. Cikgu nak bertanya pula kali ini. Ya. Cuba kita minta kepada Zahratul Lail, ya. Cuba jawab. Atau beli dulu satu misal. Boleh tak? Satu misal yang telah kita catat dulu. Boleh tak berikan? Ingat tak? Contoh izhar, cikgu. Iya. Contohnya, Kita dah bagi dulu misal kan? Ya. Apa dia? man khasyiya. Tepat. Man khasyah. Tepat bunyinya. Bagaimana kita nak bunyikan? Apa kita nak jaga di sini? Macam mana? Hendaklah dijelaskan Nah, nyata dan terang tanpa berdengung. tanpa berdengung. Tepat, nyata, terang, jelas, tanpa dengung. Kalau dengung, bagaimana ada bacaan yang salah juga. Saya terangkan, ada 3 macam bacaan. Kalau kita baca izhar ini tentu salah bacaan. Boleh Zahra terangkan balik? Boleh, cikgu? Yang pertama, memanjangkan baris. Contohnya, man khasyiya. Man khasyah. Salah kalau orang baca begitu. Man khasyah. Man. Satu. Baik, yang kedua? Yang kedua, bunyi nun mati ada berdengung. Contohnya, man khasyiya. Didengungkan pula. Kita tak dengung. Kita kata man khasyah. Nah, salah. 2. Yang ketiga? Yang ketiga, ada berhenti di antara nun mati apabila bertemu dengan huruf yang selepasnya. Misal? Misalnya, man khasyiya. Berhenti pula. Man khasyah. Ini tidak dikendaki dalam 3 macam.
Yang dikendaki, iaitu macam tadi dikatakan, man khasyiyah. Man khasyiyah. Itulah dia, anak-anak, apa yang telah kita dapati dalam perkara yang telah diterangkan tadi oleh apa? Zahratul Lail tadi. Baiklah, begitu juga kalau hukum wasi'un alim. Baris 2, anak. Kalau jumpa dengan huruf ain, tadi kalau jumpa dengan huruf kha, misalnya, lihat kepada grafik kita. Bacaan tepat, wasi'un alim. Cuba ikut semua. Wasi'un alim. Ini bacaan tepat. Lagi sekali dengar. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Lagi sampai tepat. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Artinya, baris 2 ni hendaklah diterangkan, dijelaskan, dinyatakan bunyi tanpa ada dengung. Baik, cikgu nak tanya kepada Taha. Ada tak wasi'un alim kalau ada bacaan yang silap dalam macam yang 3 kita, boleh tak terangkan? Boleh cikgu. Cuba. Yang pertama, memanjangkan baris. Cuba misalnya. Wasi'un alim. Itu dengung. Banyak wasi'un. Itulah banyak baris. Cuba lagi. Wasi'un alim. Tidak, tak ada panjang. Lagi. Wasi'un. Cuba. Wasi'un alim. Itu yang salah, ini banyakkan Baris. Jangan anak baca begitu. Yang kedua. Melebihkan bunyi dengung. Cuba. Wasi'un alim. Tak boleh juga. Yang ketiga. Berhenti. Macam mana? Wasi'un alim. Itu dia anak. Dalam baris 2 pun begitu. Dalam nun mati pun begitu. Tidak boleh benarkan baca macam ini. Melainkan kita terang nyata tanpa apa? Tanpa dengung. Anak-anak sekalian, macam mana kita nak kenal hukum izhar ini? Dinyatakan tadi. Ingat anak, huruf nun yang mati ataupun tanwin kalau bertemu dengan 6 huruf ini, inilah hukum yang kita nak baca. Perlu dibaca dengan jelas, dengan nyata, dengan terang. Catat 6 huruf ni. Cuba kita lihat kepada grafik kita. Lihat. Yang pertama, cuba ikut semua. Hamzah. Siapa kata? Hamzah. Kalau jumpa nun mati pada sudut Hamzah, bunyi begitulah izhar. Yang kedua, ha. Ha. Yang ketiga, ain. Ain. Yang keempat, ha. Ha. Yang kelima, ghain. Ghain. Yang keenam, kha. Kha. Ya. Kita perhatikan grafik kita, betul tak? Yang pertama tadi Hamzah. Betul ada Hamzah. Yang kedua, ha. Betul, ha. Yang ketiga, ain. Betul, ain. Yang keempat apa? Ha. Semua dicatat ya. Yang kelima, ghain. Yang akhir, kha. Tadi kita hanya dapat bunyi kha dengan ain saja. Sekarang cikgu nak terangkan ke semua apa yang dalam hukum yang 6 tadi. Untuk perhatian anak semua. Hukum izhar ini hukumnya 18 saja. 6. Dia terdapat dalam satu kalimah 6. Dalam 2 kalimah pun 6. Dalam baris 2 pun 6. Jadi 6 kali 3 berapa? 18 contoh saya Quran dia. Tak ada lebih. Satu kalimah 6. Yang 2 kalimah pun 6. Yang baris 2 pun 6. Itulah dia. Kita sudah tahu. Baik, sekarang cikgu nak terangkan huruf Hamzah. Habis nun mati dan baris 2 bertemu dengan Hamzah. Macam mana misalnya dalam macam bunyi. Lihat kepada grafik kita semua ya. Misal ini kita mesti catat. Cuba ikut semua. Wayan auna. Cuba. Wayan auna. Ini satu kalimah. Man a'ta. Cuba. Man a'ta. Ini berapa kalimah? 2 kalimah. Kitabun anzalnahu. Cuba. Kitabun anzalnahu. Itulah bacaannya semua. Jangan baca dengung, terangkan. Yan, itu tam, auna. Man, tam.
Kitabun anzalna. Bun. Itu kalau jumpa ham. Terusnya kita tengok kepada ha pula. Tengok macam mana bunyi setiap bunyi. Cuba ikut semua. Lihat kepada grafik kita. Wahum yanhauna. Cuba. Wahum yanhauna. Jumpa ha ya. Berapa kalimah ni? Satu. Satu kalimah. Man hajara. Man hajara. Dah dua ya. Jurufin harin. Jurufin harin. Semua tengok. Bunyi-bunyinya jumpa dengan ha, begitu bunyinya. Yanhauna. Man hajara. Jurufin harin. Dah dua misal jumpa ha. Cuba lihat grafik apabila jumpa kepada ain pula. Macam mana bunyinya? Ikut semua. Wal an'am. Cuba. Wal an'am. Nun mati cuba kan? Berapa kalimah? Satu? Satu kalimah. Baik. Yang dua kalimah. Min alaqin. Cuba. Min alaqin. Tengok. Min alaqin lagi. Min alaqin. Dua dah. Yang ketiga. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Begitulah bunyi ain. Apabila nun mati atau baris dua bertemu dengan huruf ain. Kita kata tadi ada 6 kan? Ada lagi. Cuba sekarang cuba kepada ha pula. Kepada apa huruf? Ha. Cuba ikut. Yanhitun. Cuba. Yanhitun. Berapa kalimah? Satu kalimah. Yang jumpa pula dua kalimah. Man haddallaha. Cuba. Man haddallaha. Dua kah? Dua kalimah. Baris dua macam mana pula? Azizun hakim. Azizun hakim. Ini nun mati. Dan baris dua jumpa dengan apa huruf? Ha. Kali ini kita lihat pula jumpa kepada huruf ghain pula. Macam mana? Dalam satu kalimah. Dengar bunyinya. Fasayunghidun. Cuba. Fasayunghidun. Yang mana ada kata izhar tu? Yun ya. Fasayunghidun. Fasayunghidun. Satu kalimah. Yang kedua, min ghislinin. Min ghislinin. Yang mana nun cuba? Berapa kalimah ni? Dua. Lagi dengar. Min ghislin. Kalau kita matikan, cuba. Min ghislin. Yang baris dua pula. Qawlan ghair. Qawlan ghair. Lan ya. Qawlan ghair. Qawlan ghair. Terus yang akhir. Huruf apa? Kha pula. Tengok dalam satu kalimah. Wal munkhaniqah. Cuba. Wal munkhaniqah. Satu kalimah. Lagi dengar. Wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah. Dalam dua kalimah. Man khasyiya. Man khasyiya. Cuba kha pula. Baik, baris dua macam mana? Latifun khabir. Latifun khabir. Alhamdulillah. Sudah kita catat berapa sekarang ada? 18. 6 satu kalimah. Ya. Dan 6 dua kah? Kalimah baris dua lagi an? 6 kali 3 berapa? 18. Inilah bunyi yang dikatakan izhar. Ingat, izhar banyak dalam Quran. Kali ini kita namakan izhar halqi. Cuba ikut semua. Izhar halqi. Kita tengok pada grafik. Apa tengok sana? Izhar halqi. Cuba. Izhar halqi. Apa arti izhar? Kita sudah tahu kan? Iaitu mengeluarkan huruf dari tempat makhrajnya. Kemudian apa yang keluar? Nun mati atau baris dua? Baris dua. Tanpa dia? Itu makna izhar. Halqi ni apa pula? Dalam cakap Arab halqi artinya ini halqum. Halqi halqum. Kenapa kata halqi? Sebab 6 huruf tadi hamzah, ha, ain, kan? Semua ha, ghain, kha, semuanya keluar pada halqum. Sebab itu namakannya izhar kalau saya tanya, kalau orang tanya nanti apa izhar halqi? Kita katakan
Izhar, nyata, terang. Halqi, sebab dia keluar pada halqum. Berapa keluar halqum? 6. Alhamdulillah, anak telah pun dapat mendengar segala catatan yang telah kita katakan, ya. Cuma untuk mudahkan anak semua, kena kita hafaz hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Susah. Ada syair. Apa syair? Ada pantun. Ulama telah menyediakan supaya kita hafaz syairnya, kita akan dapat tahu huruf-huruf. Cuba ikut semua. Hamzun, cuba. Hamzun. Fahaun. Fahaun. Thumma. Thumma. Ainun. Ainun. Ha'u. Ha'u. Muhmalatani. Muhmalatani. Thumma. Thumma. Ghainun. Ghainun. Kha'u. Kha'u. Catat. Dia ada dia punya time tempo. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ada dia punya lah. Ada lagu, hafaz dia syair tu. Boleh tak? Hamzun faha, cuba. Hamzun faha. Un thumma ghain. Thumma ghain. Nun ha'u Nun ha'u. muhmalatan. Muhmalatan. Thumma Thumma. ghainun. Ghainun. Kha'u. Kha'u. Cikgu nak dengar nanti. Semua menghafazkan syair. Setelah kita faham hukum izhar halqi ini, cikgu telah sediakan hari ini latihan. Nak lihat apa yang telah kita faham. Cuba sekarang tengok dalam suratul Ghashiyah. Ya, dalam suratul Al-Ghashiyah. Cikgu sekali baca. Cuba dengar. Apa hukum ini saja? Hukum izhar halqi. Berapa yang terdapat dalam ayat ini? Ini panduan nak lihat bagaimana fahaman anak-anak kita. Para penonton cuba ikuti sama. Cikgu baca satu ayat hanya untuk izhar halqi. Cuba dengar semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Kalau ada cari tengok. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhani'. Macam? Dengar tak? Dapat tak kesan? Yang pertama, cikgu nak bertanya kepada Suhana dulu. Cikgu salah baca tadi. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ada tak hukum yang dah keluar sini, Suhana? Ada cikgu. Apa dia? Iaitu yauma idzin khashi'ah. Yawma idzin. Khashi'ah. Apa hukum sini? Tanwin bertemu kha. Baris dua bertemu dengan Kha. Kenapa dia izharkan? Izharkan. Sebab bertemu dengan huruf kha. huruf kha. Huruf kha, huruf apa? Izhar halqi. Halqi. Tepat. Alhamdulillah. Tepat hukum yang pertama, yauma idzin khashi'ah. Hukumnya izhar halqi. Baik, nombor dua pula. Jangan tanya kepada siapa ni? Kepada Izzat. Bagaimana? Tengok dengar. Khashi'atun 'amilatun nasibah. Apa hukum bila keluar sini? Khasyi'atun 'amilah. Ya? Tanwin bertemu dengan huruf ain. Apa hukum di sini? Izhar halqi. Izhar halqi. Jadi ain ni huruf Izhar. betul huruf izhar? Betul. Betul anak? Betul, tepat. Baris dulu cukup dengan ain. Mesti khasyi'atun 'amilah. Dah dua kita dapat. Dengar anak. Seterusnya. Tasla naran hamiyah. Dengar lagi. Tasla naran hamiyah. Halilah. Naron hamiyah, cikgu. Ya. Tanwin bertemu dengan ha. Ya.
Jadi hukumnya? Hukumnya ialah izhar halqi. Betul. Baris dua apa? Tanwin apa baris dua apa ni? Bawah, depan, atas. Atas. Baris dua? Atas. Atas. Jadi jumpa dengan ha. Hukumnya juga? Izhar halqi. Sebab Sebab huruf. halqi. Betul. Sebab apa? Dah 3. Terus kita baca. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Muhammad Amin. Ada juga. Ha. Min ainin. Min ainin. Apa yang jumpa sekarang? Nun mati bertemu ain. Ha, apa hukumnya? Izhar halqi. Kenapa? Kerana ain huruf halqi. Bagaimana bacaannya? Min ainin. Tepat. Dah. Alhamdulillah. Terus kita baca min ainin aniyah. Dengar lagi. Min ainin aniyah. Zahatul Lil. Ada cikgu. Ainin aniyah. Baris 2. Baris 2 tanwin di bawah bertemu dengan hamzah. Hamzah. Hamzah huruf apa? Hamzah huruf izhar halqi cikgu. Cuba bacakan macam mana? Ainin aniyah. Tepat. Itu dia. Seterusnya. Ada akhir lagi. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dengar lagi. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Taha kita tanya taha. Apa hukum sini? Baris 2 bertemu dengan huruf alif. Alif ke hamzah ke? Hamzah. Mana ada alif kita kata? Ada juga hamzun fa, mana ada alif? Huruf Hamzah. Hamzah. Dia bacaan cuba. Ta'amun illa min dhari'. Tepat, alhamdulillah. Inilah dengan latihan ini para penonton dan anak-anak sekalian, itulah makna mereka telah faham. Artinya kalau latihan yang kita buat ni belum dapat, artinya belum faham lagi. Dan cukup percaya. Alhamdulillah dalam hukum izhar halqi, para penonton boleh baca. Bila baca hal ataka hadithul ghasyah ini, kita dapat hukum yang tertentu. Begitulah selalunya. Kalau kita dapat satu misal, satu ayat kita baca, kita bincangkan, insya-Allah kita akan faham dalam setiap hukum yang kita pelajari. Baiklah. Jangan lupa kepada catatan. Insya-Allah pada pelajaran akan datang, Cik akan buat beberapa soalan lagi. Hingga bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pelajaran yang lalu anak-anak telah pun faham. Anak dapat membunyikan cara nun mati dan juga baris 2 yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang 6 yang keluar dari halqum. Di samping itu anak-anak juga dapat mengeluarkan hukum berkenaan dari suratul Al-Ghasyiyah. Hukum-hukum berkenaan kita dapat mengupas satu-satu. Ini bermakna alhamdulillah kita telah faham. Tapi untuk mendalami lagi faham anak-anak, cikgu telah menyediakan beberapa soalan. Cuba dengar soalan ini. Yang pertama, cikgu nak kemukakan kepada Muhammad Izzat anak-anak. Cuba sedia tapi dengar soalan ini. Apakah nama hukum nun mati dan yang tanwin yang bertemu dengan 6 huruf hijaiyah ini? Apa nama hukumnya? Nama hukumnya izhar halqi, cikgu. Izhar? Halqi. Izhar halqi. Cuba lagi. Izhar halqi. Itu dia tepat. Izhar halqi. Anak setelah faham kan? Makna halqi? Ini halqum. Sebab dia keluar pada 6 huruf pada sini. Dia kata halqi. Seterusnya soalan kedua. Cikgu nak bertanya pula kepada Zahratul Laila anak. Dengar soalan ini. Apakah erti izhar yang dimaksudkan di sini? Apa erti izhar dimaksudkan? Cuba terangkan. Izhar ialah mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya, iaitu huruf nun mati dan baris 2 atau tanwin dengan nyata, jelas, terang dari makhrajnya tanpa bunyi dengung atau gunnah. Tak ada dengung, tak ada gunnah. Terang bunyi hurufnya sebab keluar pada Makhraj. makhraj. Kalau tadi cikgu kata halqi, cakap Arabnya halqum. Tapi kita tak tahu kata halqi ni kenapa katakan nama halqi pula. Kenapa tak nama syafati? Halqi itu kenapa namakan halqi? Seterusnya soalan yang ketiga anak-anak. Soalan yang ketiga, cikgu tanya kepada Taha pula. Cuba terangkan. Bilakah nun mati dan tanwin ini dibaca dengan izhar? Bila bahasanya? Cuba.
Nun dan tanwin dibaca dengan izhar ketika bertemu dengan 6 huruf halki, cikgu. Apa 6 huruf cuba? Hamzah, Hamzah, ha, ha, ain, ain, ha, ha, ghain, ghain kha. dan kha. Cikgu telah beri dulu syair untuk orang hafal. Tak payah dia kata Hamzah, ha, dia terus kalau baca terus dia dapat syair ni. Boleh terangkan? Cuba. Hamzun fahaun summa ainun kha'u. Lagi sekali. Hamzun fahaun summa ainun kha'u. Ha'u, ha dulu. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u. Terus. Hamzun fahaun ainun. Hamzun. Cuba tengok. Cuba tengok catatan betul. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ujung kha. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Lihat kepada grafik kita. Hafalkan. Kita akan dapat dengan ringkas. Tak payah sebut Hamzah, Ain, Ha. Itu dia bednya yang telah diterangkan siapa tadi? Oleh Allah. Baik, seterusnya cikgu tanya kepada Suhana pula. Cuba Suhana terangkan, apakah contoh di antara misal yang terdapat dalam ini? Berapa ada banyak contoh-contoh dalam bacaan izhar ni? Cuba Suhana terangkan. Terdapat 18 misalan, cikgu. Kenapa 18 macam mana? Terdapat 6 misalan dalam satu kalimah, 6 satu kalimah, 6 misalan dalam 2 kalimah, 6 lagi misal dalam 2 kalimah, dan 6 misalan dalam tanwin. dalam tanwin baris 2. Jadi semuanya 18. 18 kalimah. Tepat. Izhar halqi hanya 18 saja yang kita dapat. Seterusnya, cikgu minta kepada Muhammad Amin pula kali ini. Boleh tak Muhammad Amin beri satu misal dalam satu kalimah? Izhar halqi dalam satu, dan bagaimana bunyinya coba? Boleh cikgu. Ha. Misalnya yanhauna. Lagi sekali. Yanhauna. Apa yang bertemu sekarang? Nun mati tumbuh ha cikgu. Dalam, Dalam satu kalimah. cuba bunyikan yang tepat. Yanhauna. Lagi sekali. Yanhauna. Itu dia anak. Yanhauna. Kita dah catat dulu kan? Yanhauna. Dah beri misal yang banyak tu. Mungkin anak-anak dapat menerangkan bagaimana bunyi yang dikendaki. Yanhauna. Ini dalam satu kalimah. Bagaimana nun mati yang terdapat pada 2 kalimah? Kali ini kita dalam 2 kalimah. Kita tanya kepada Halilah. Ada ego. Min alaqa. Lagi. Min alaqa. Min alaqa. Mana yang kata 2 kalimah? Nun mati min dengan alaq. Min satu kalimah, alaq Alaq. satu kalimah. Bunyi yang tepat, Min alaqa. nunnya terang nyata tanpa dengung. dengung. Bagaimana anak-anak? Semua tepat yang telah diberikan jawapan ini. Sekarang cikgu nak tanya pula, nak soal bagaimana dengan baris 2. Tadi semua dah mati. Kali ini baris 2 pula. Bagi satu misal kepada Zahratul Lail. Misalnya Sami'un alim. Sami'un alim. Tapi grafik yang cikgu bagi dulu semula juga wasi'un Wasi'un alim. alim. Sami'un alim pun boleh juga kita hendakkan baris 2 nya. Tapi dalam kita punya dulu grafik kita wasi'un alim. Sami'un alim pun boleh. Makna Zahratul telah mencari sendiri daripada misal-misal ini. Maknanya Alhamdulillah tepat juga lah. Yang sebenarnya semua betul. Ain yang baris 2 jumpa dengan ain. Apa yang nak terangkan sini? Tanwin hendaklah dibaca dengan terang, nyata, jelas tanpa berdengung, cikgu. Itu dia anak ya. Jadi semua telah pendapat memberikan jawab daripada soalan yang telah cikgu berikan kepada mereka. Berarti mereka telah faham dalam hukum izhar halqi. Seterusnya, kali ini beralih kita anak-anak sedia pensel dan catat hukum bahagian yang kedua, iaitu kalau dulu kita dah katakan izhar halqi, kali ini namanya idgham. Cuba kita semua idgham. Iaitu nun juga yang mati bertemu dengan huruf yang lain pula. Kalau dulu huruf 6, kali ini huruf yang lain pula. Apabila bertemu namanya idgham. Cuba ikut semua lagi. Idgham. Idgham. Baik.
Sekarang cuba catat misal yang saya nak berikan. Ada 2 misal. Yang pertama, cuba dengar ya. Wa may ya'mal. Cuba ikut semua. Wa may ya'mal. Lagi sekali. Wa may ya'mal. Wa may ya'mal. Misal yang kedua. Wujuhun yawma idzin. Wujuhun yawma. Lagi sekali. Wujuhun yawma idzin. Wujuhun yawma idzin. Apa yang kita dapati? Wa may ya'mal kita dapati 2 kalimah. May 1, ya'mal 1. Nun ini mati bertemu dengan ya. Nanti wa may ya'mal. Wa may ya'mal. Cuba lihat pada grafik kita, betul tak? Nun mati bertemu dengan ya. Yang satu lagi wujuhu yawma idzin. Kali ini juga 2 kalimah tetapi baris 2 hadapan. Bertemu pula dengan ya. Semua 2 kalimah nampaknya ni. Bagaimana bunyi yang tepat? Apa yang dikata idgham ni apa? Kalau dalam istilah bab yang kita akan belajar nanti anak, nun tak ada tanda. Tak ada tanda mati. Inilah makna idgham. Apabila bertemu dengan huruf, itu kita akan ceritakan, tapi dia tak ada tanda ketika mati. Baris 2 pun begitu juga. Dia ada tanda, ada sekejap, ada waw yang terbalik di atas, ada wawnya berturut-turut. Ini dalam istilah bab, dalam rasam nasmani, nanti akan sampai masa. Cuma kita nak tahu sekarang, nun mati jumpa ya. Baris 2 mati berjumpa dengan ya. Ini namanya idgham, anak. Apa maksud idgham ni, anak? Maksud idgham, dimasukkan huruf yang berbaris ke dalam huruf yang berbaris. Huruf yang mati masuk huruf yang berbaris. Nun mati jumpa dengan ya yang berbaris. Baris 2 berjumpa dengan ya yang berbaris. Jadi kesemuanya sudah tahu. Yang pertama nun mati jumpa ya. Yang kedua baris 2 jumpa dengan ya. Kali ini kita dengar pula bunyinya, anak. Nah, cuba tengok bagaimana bunyinya yang tepat. Wa may ya'mal. Cuba ikut semua. Wa may ya'mal. Lagi sekali. Wa may ya'mal. Wa may ya'mal. Kita dengar huruf nun ni lah, anak-anak. Tidak kedengaran pula. Kalau dengar bunyi macam gini, wa man ya'mal terdengar. Dia hilang pula. Wa man ya'mal. Mana pergi huruf nun ini? Tidak kedengaran kerana masuk dalam huruf ya. Itulah namanya idgham. Apabila dimasukkan ke dalam sesuatu huruf, namanya apa? Idgham. Ada lagi? Ada dengar tak nun? Wa may ya'mal. Cuba ikut semua. Wa may ya'mal. Dengar tak huruf nun? Tak dengar. Kenapa? Masuk dalam huruf ya. Baik, bagaimana dengan misal yang satu lagi? Dengar. Wujuhu yawma idzin. Coba. Wujuhun yawma idzin. Ada dengar baris 2-nya tak? Tak dengar. Kalau dengar macam ini, wujuhun yaw, itu dengar. Ini wujuhun yawma idzin. Maknanya baris 2 juga masuk dalam ya. Jadi sebab tidak kedengaran, inilah yang telah dimasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berbaris. Baca inilah. Seorang ini dinamakan idgham. Cuba lagi sekali idgham. Ada dengar tak tadi? Ada. Wa may ya'mal wujuhu yawma idzin. Sebab ada dengar ni, dia sama kata bi ghunnah. Cuba ikut semua. Bi ghunnah. Ada orang kata cakap ma'al ghunnah. Dua-dua boleh. Ma'al ghunnah pun dia juga, bi ghunnah pun. Jadi kita dah tahu. Sebab dia katakan idgham, sebab dia masukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Sebab dia kata ma'al ghunnah atau bi ghunnah, sebab ada apa? Dengar. Ada dia? Ada dengar. Jadi apa namanya sekarang namanya? Idgham bi ghunnah. Cuba ikut semua. Idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah. Artinya masuk dan berdengung. Ini dia kalau kita nak baca, bila jumpa begini keadaannya, begitulah bacanya. Masuk dan berdengung. Tapi kesilapan akan berlaku kalau anak tidak betul-betul menjaga bunyi-bunyi ini, akan bunyi. Apa sekarang yang boleh belajar silap? Kita bunyi dengan izhar. Itu salah.
Dia baca macam yazhar. Wa man ya'mal. Nunnya nyata. Ini masuk ke tidak? Tidak. Wa man ya'mal wujuhun yauma. Ini maknanya tidak baca dengan idgham, dia baca dengan izhar. Supaya kita tahu terang nunnya. Itu kesilapan yang pertama. Kesilapan yang kedua dalam bacaan hafaz. Dalam bacaan yang lain kita tidak. Kerana bacaan lain memang dia tak ada idgham. Dia tak ada dengung. Dia baca macam mana? Wa may ya'mal. Ada yang baca dua orang tu. Tapi kita sekarang bacaan hafaz, syatibiyah, kita kena ada dengung. Macam mana bacaannya yang salah? Kalau ada orang baca wa may ya'mal. Cuba semua. Wa man ya'mal. Apa salahnya? Masuk tanpa dengung. Tanpa dengung. Dalam bacaan hafaz syatibiyah mesti ada dengung. Begitu juga wujuhu yawma idzin. Apa yang tak ada? Dengung tak ada. Jadi ini dua kesilapan. Satu, terangkan bunyi nun tak masuk, ataupun kalau dia masuk tanpa dia semua bacaan salah. Sudah berapa dah? Dua. Kesalahan yang tiga. Yang ketiga pula, dengung terlalu lebih pula. Wa may ya. Wah, lebih pula. Wujuhu yaw. Tak boleh. Dia hanya berapa harakat dengung? Dua harakat. Wujuhu yawma wa man ya'mal. Itu dia. Jadi tiga kesilapan ni kita jaga jangan berlaku. Jadi anak-anak, dalam hukum idgham bil ghunnah ini dua perkara yang mesti kita tunaikan dengan. Berapa perkara? Dua. Apa dia? Masuk dan dengung. Idgham al ghunnah itu dia, atau idgham bil ghunnah. Dua tugas. Masuk dan berdengung. Begitulah dua-dua misal tadi yang kita dapat dengar. Cikgu telah terangkan tadi. Hendaklah panjang baca harakatnya. Berapa harakat? Dua harakat. Macam mana dua harakat kita nak tahu? Ada orang kira dengan tangan. Dia pergi wa may dua juga. Wa may ya'mal wujuhu. Ya. Bukan itu. Tetapi yang tepat kita bunyikan dua huruf. Wujuh hui dua tepat. Hui dua kali. Mai dua kali yang tepat. Boleh dengan tangan boleh, tapi yang tepat ini bunyikan dua huruf. Satu harakat satu huruf. Dua harakat dua huruf. Sudah kita tahu, alhamdulillah kita faham. Baik, seterusnya anak dan catat. Bila boleh jadi idgham al ghunnah ni bila? Apabila bertemu dengan empat huruf. Catat semua. Bertemu dengan empat huruf. Apabila baris dua, mati, bermuat huruf ini, cuba semua lihat kepada kita punya grafik kita. Yang pertama cuba lihat, ya, cuba. Ya. Ini dia bila mata tadi. Nun. Yang ketiga, mim. Yang keempat, waw. Tengok grafik betul tak? Yang pertama, ya. Yang kedua, nun. Yang ketiga, mim. Yang keempat, waw. Semua catat. Cuba lagi, cuba terangkan. Tadi sekali jawab. Yang pertama apa? Ya. Yang kedua, nun. Yang ketiga, mim. Yang terakhir, waw. Kalau jumpa nun mati, baris dua dengan huruf empat ni, inilah namanya idgham bil ghunnah. Bacalah dua tugas tadi. Masuk dan apa? Dengung. Alhamdulillah. Ingat anak-anak. Tapi ada syarat. Syarat mesti dalam dua kalimah. Tak boleh dalam satu kalimah. Dua kalimah. Artinya nun dalam kalimah yang lain. Huruf yang empat tadi ni kalimah yang lain. Mesti. Dua kalimah mesti. Tak boleh terdapat dalam satu kalimah. Apa misalnya? Cuba semua perhatikan dan tengok grafik kita. Jadi mana bagi setiap misal dalam empat tadi. Cuba semua ikut. Yang pertama cuba ikut. Wa may ya'mal. Cuba. Wa may ya'mal qaumun yu'minun. Qaumun yu'minun. Cuba dengan apa? Dengan dia. Cuba dengan nun pula. Min ni'matin. Min ni'matin amanatan nu'asa. Amanatan nu'asa. Ini cuba dengan apa? Nun pula. Jumpa dengan mim pula. Mim malin. Mim malin. Min ayatim min.
Min ayatim min. Jumpa dengan apa pula? Min pula. Yang akhir di tempat tadi. Miwalin. Miwalin. Wali wala nasir. Wali wala nasir. Alhamdulillah. Inilah 4 misal yang 2 kalimah, yang 2 kalimah lagi dengan apa? Baris 2 jadilah 8. Jadi 8 saja ada anak. Dalam idgham ini ada berguna ada 8 misal saja. Baiklah anak-anak, kemudian ada syarat juga kata tadi, dia mesti dalam 2 apa? Kalimah. 2 kalimah. Bagaimana kalau nun terdapat dengan huruf 4 dalam 1 kalimah? Boleh kita baca dalam idgham al-ghunna? Dilarang. Tak boleh. Hukumnya hendaknya baca dengan izhar. Dia dalam Quran ada 4 kalimah ni aja anak. Yang terdapat nun jumpa dengan ya, nun jumpa dengan waw, lain tak ada. Maka hukumnya mesti dibaca dengan izhar mutlak. Macam mana kata? Izhar mutlak. Izhar semata-mata. Tak boleh baca dengan dengung dan idgham. Sebab terdapat dalam 1 kalimah. Cuba tengok macam mana bunyi kita dapat. Cuba kata dunia. Dunia. Boleh baca dunia. Boleh tak? Tak boleh. Sebab nun sama yang jumpa dalam 1 kalimah. Jangan baca nanti kau fid dunya. Salah. Fid dunya. Cuba. Fi Dunia. Ini banyak dalam Quran banyak. Bila jumpa dunia macam ni, jangan katakan idgham bighun. Kita katakan apa? Izhar apa? Mutlak. 1. Ada 4 kalimah dalam Quran. Yang kedua, sinwan. Cuba. Sinwan. Nun bertemu apa sekarang? Wow. Wow. Wow huruf idgham betul tak? Yang 4 tadi. Ini juga tak boleh baca sewu. Jangan baca. Tapi kalau miwalin boleh. Nun jauh sama dalam 2 kalimah. Sekarang tak boleh. Mesti baca dengan izhar mutlak. Cuba ikut lagi. Sinwan. Sinwan. Dia ada 4 kalimah. Yang ketiga. Cuba ikut semua. Qinwan. Qinwan. Yang keempat. Bunyan. Bunyan. Cuba anak dengar lagi bunyinya yang salah. Kalau orang baca dunya, sewan, tewan, buyan. Ini semuanya tidak boleh kita baca sebab dia jadi izhar mutlak. Kalau tanya kenapa izhar mutlak? Sebab nun dengan huruf idgham bertemu dalam 1 kalimah. Tapi itulah yang kita mesti baca dengan izhar mutlak. Tapi kalau dalam 2 kalimah baru kita baca dengan idgham bi. Alhamdulillah, jadi anak telah faham dalam bahagian idgham ini 4 huruf apabila nun mati atau baris 2 bertemu dengan ini ada 2 tu tugas masuk dan dengung. Jadi dengan ini kita dah faham 4 huruf kita nak hafaz. Cuba ikut semua. Cuba kata yanmu. Itu hurufnya. Ya, nun, mim, waw. Cuba lagi. Yanmu. Kalau cuba tanya apa huruf idgham bi gunnah? Yanmu. Cuba kata lagi. Yanmu. Itu dia. Yanmu. Alhamdulillah. Jadi anak sudah tahu. Untuk perhatian anak, nun mati dengan waw dengan ya saja. Nun dengan nun tak pernah. Ya, nun dengan apalagi dengan mim tak pernah. Ini saja yang kita mesti perhatikan insya-Allah. Juga akan membuat beberapa soalan supaya anak betul-betul faham dalam pelajaran kita tentang idgham bi gunnah. Hingga kita bertemu anak. Saya ucapkan selamat berjuang Mak Jaya dan rajin-rajin selalu baca tititan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.